Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. InsyaAllah tuan-tuan, kita sudah pun masuk saat-saat yang terakhir dalam bulan Ramadan. InsyaAllah 2 atau 3 hari lagi masing-masing akan menyambut Aidilfitri, Hari Raya. Dan mereka, sebahagian daripada kita tuan-tuan, telah mula balik kampung. Yang kampung jauh-jauh mula balik kampung, jalan mula sesak tuan-tuan. Walaupun kita mungkin yang dekat ni, sebab dulu mak suruh kahwin dengan orang dekat kan, jadi kita pun dapat pun jam juga. Banyak tempat jam juga tuan-tuan sekarang ni. Jadi tuan-tuan, jauh atau dekat, semua orang realitinya pada zaman ini akan membawa kenderaan. Betul lah? Paling tidak bawa basikal lah kot. Jadi dalam berkenderaan ni tuan-tuan, kita bawa kenderaan ni tuan-tuan, kita perlu fikirlah. Mungkin malam ni insya-Allah sama-sama kita akan fikirkan adab-adab ataupun akhlak di jalan raya. Jadi akhlak ni tuan-tuan, dia adalah perkara yang meliputi semua kehidupan kita, terutamanya dalam hubungan kita sesama manusia. Pertama tuan-tuan, kena periksa kenderaan. Ini pesanan daripada Jabatan Pengangkutan Jalan. Periksa kenderaan tuan-tuan. Kenderaan yang baik ialah kenderaan yang sentiasa diperiksa, diselenggara. Kalau kenderaan tu diperiksa selalu, diselenggara selalu tuan-tuan, ikut timing dia, isi minyak tukar minyak hitam dan sebagainya, insya-Allah tuan-tuan panjang umur dia. Sebab kenderaan yang diperiksa, diselenggara, yang selalu diselenggara itu adalah merupakan salah satu kenderaan yang baik. Dan kenderaan yang baik ini adalah salah satu daripada kebahagiaan orang mukmin. Sebagaimana Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan 3 sebab kebahagiaan bagi anak Adam dan 3 benda yang menyebabkan anak Adam ni jadi susah. Pertama, yang menyebabkan kebahagiaan bagi seorang anak Adam ini ialah, pertama sekali ialah isteri yang baik. Isteri yang baik akhlaknya, yang salihah. Kalau isterinya tak baik tuan-tuan, pening kepala kita tuan-tuan. Isteri yang baik pun kadang-kadang kita pening kepala, apatah lagi isteri yang tak baik. Alhamdulillah tuan-tuan semua dikurniakan isteri yang baik-baik belaka. Yang keduanya, rumah yang bagus, rumah yang selesa untuk didiami. Ini salah satu kebahagiaan tuan-tuan. Kalau rumah yang kecil, sempit, anak ramai lagi tuan-tuan, sudah tentulah benda ni akan salah satu perkara yang menyebabkan susah dalam kehidupan seseorang. Yang ketiganya, Nabi kata kenderaan yang baik. Jadi pada zaman Nabi SAW itu ialah seekor unta atau kuda yang sehat, segar bugar, yang boleh untuk dibawa ke mana-mana. Itu kenderaan yang baik. Manakala yang menyebabkan seorang anak Adam itu menderita ialah isteri yang jelek, isteri yang kurang baiklah. Rumah yang buruk, rumah yang tidak selesa dan sebagainya. Dan kenderaan yang buruk. Hadis riwayat Imam Ahmad. Jadi dalam konteks kita nak balik kampung tuan-tuan, periksalah kenderaan supaya kenderaan itu menjadi, dia tak semestinya kereta baru. Kereta lama pun kalau dijaga dengan elok, diselenggara dengan baik, kenderaan itu juga akan menjadi kenderaan yang baik, yang boleh dipandu ke mana-mana. Boleh jalan jauh tak? Kata selalu kan, boleh jalan jauh, okey. Yang keduanya tuan-tuan, untuk memulakan perjalanan kita hendaklah sebagai seorang Muslim, seorang mukmin, apa sahaja perkara yang kita lakukan, sebaik-baiknya kita mulakan dengan membaca
baca doa. Dalam kita nak berjalan ni tuan-tuan, nak mengendarai sesuatu kenderaan, nak bermusafir dan sebagainya tuan-tuan, memang diajarkan satu doa, di mana doa ni adalah ibadat. Satu ibadat, satu lagi merupakan satu bentuk kebergantungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, supaya perjalanan kita itu perjalanan yang lancar, yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala daripada perkara-perkara yang buruk. Antara doa yang diajarkan kepada kita untuk dibaca dan untuk memulakan perjalanan selain daripada bismillah tawakkaltu 'alallah, ialah surah Az-Zukhruf ayat yang ke-13, subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Itu dalam surah Az-Zukhruf. Bacalah. Saya selalu kalau naik kenderaan saya baca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah tawakkalna, Bismillah tahassanna, Bismillah tawakkalna, Bismillah tahassanna, Bismillah. Lupa pula selalu baca kalau naik kenderaan tu tuan-tuan. Tapi antaranya Bismillah tawakkalna lah, Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, subhana azallah, subhanallah jalallah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, subhanalladzi sakharana hadza wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Itu di antara doa yang kita baca. Kalau nak tambah lagi tuan-tuan, boleh kali baca dengan ayatul kursi. Insya-Allah perjalanan kita akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga tuan-tuan, memandu dengan penuh tawaduk. Jangan ingat sembahyang ni tawaduk tuan. Jangan kita ingat jalan memandu pun kena tawaduk, mematuhi peraturan dan undang-undang jalan raya. Mentang-mentang undang-undang jalan raya tak ada dalam Quran boleh langgar. Ada tuan-tuan. Ada kawan tu tuan-tuan, bila langgar aja, bila kita tegur kata alah bukan ada dalam Quran kata. Memanglah undang-undang jalan raya tak ada dalam Al-Quran tuan-tuan. Dia adalah merupakan satu bentuk undang-undang yang digubal oleh waliul amri demi kemaslahatan manusia. Kemudian tuan-tuan, dalam Quran ada sebut dalam surah Al-Isra ayat 37, wala tamshi fil ardi maraha, janganlah kamu berjalan di atas muka bumi dengan penuh kesombongan. Tu orang yang tak mematuhi undang-undang tu orang sombong kan. Innaka lan takhriq al-ard wa lan tablughal jabal tula. Jangan kamu berjalan di atas muka bumi dengan sombong bongkak, kerana sungguhnya engkau tak akan dapat menembusi bumi dan engkau tidak akan dapat menyamai setinggi gunung ganang. Jadi jalan jangan sombong. Mentang-mentang kereta Ferrari tuan-tuan, berdesup aja, lampu merah pun langgar aja. Masalah selalu yang menyebabkan berlaku aksiden dan sebagainya, di antaranya ialah kerana tidak mematuhi undang-undang. Di mana mematuhi undang-undang ni adalah sebahagian daripada ketaatan kepada waliul amri, di mana ketaatan kepada waliul amri ini merupakan satu kewajiban. Ya ayyuhallazina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul dan kepada ulil amri, iaitu orang yang memegang urusan daripada kalangan kamu. Dalam surah An-Nisa ayat yang 59. Jadi mematuhi undang-undang ini salah satu daripada ketaatan kepada waliul amri. Kata Imam Al-Mubarakfuri rahimahullah taala alaih, apabila seorang pemimpin memerintahkan sesuatu yang sunnah atau yang mubah, yang harus, maka hukumnya menjadi wajib. Benda itu asal sunnah, tapi bila kerajaan yang membuat peraturan, memerintahkan, maka dia jadi wajib. Jadi berhenti di lampu merah adalah wajib, walaupun dia tak ada dalam Quran tuan-tuan. Sebab itu adalah perintah daripada waliul amri. Yang keempat tuan-tuan, memandu dengan bersabar. Dekat jalan raya ni macam-macam hal tuan-tuan, dengan panasnya lagi, dengan jamnya lagi tuan-tuan, dengan perangai orang macam-macam, ada perangai beruk, ada perangai macam-macam perangai tuan-tuan. Jadi kita ni sabarlah tuan-tuan. Memandu kenderaan menuntut banyak kesabaran, seperti ketika menghadapi kerenah pemandu lain, kesesakan jalan raya, keadaan yang di luar jangkaan. Allah Subhanahu wa taala sebut wasbiru innallaha ma'as sabirin. Sabarlah.
sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Jadi kalau kita sabar dengan memandu kenderaan tuan-tuan, insya-Allah Allah akan bersama dengan kita. Yang kelimanya, menghormati pengguna jalan raya yang lebih kecil daripada kita. Kita ni tuan-tuan terbalik kat Malaysia ni. Motor kena hormat lori. Kalau kat luar negeri tuan-tuan, negara maju tuan-tuan, lori kena hormat dengan motor. Tapi itulah masalahnya tempat kita ni tuan-tuan. Motor kurang ajar. Itu masalahnya tuan-tuan. Minta maaf yang bawa motor ya. Kadang-kadang kita tengok yang bawa motor tu, Allahu Akbar. Jadi kita saling hormat menghormatilah sebenarnya tuan-tuan. Bukan setakat besar hormat kecil, kecil hormat besar, tapi saling hormat menghormati. Hal ini tuan-tuan dapat kita fahami daripada saranan Nabi SAW agar orang yang berkenderaan bagi salam kepada orang yang berjalan kaki. Ini orang yang berkenderaan kena hormat orang yang berjalan kaki tuan-tuan. Sebab tu kalau kita tengok negara maju tuan-tuan, kalau ada zebra crossing, bila ada orang nak melintah, dia berhenti tuan-tuan. Dia hormat dengan orang yang berjalan kaki yang nak melintah jalan zebra crossing tadi tuan-tuan. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu berkata bahawa Rasulullah SAW pernah menyatakan orang yang berkenderaan hendaklah memberi salam kepada orang yang berjalan kaki. Orang yang berjalan kaki bagi salam kepada orang yang sedang duduk, manakala orang yang sedikit bagi salam kepada orang yang ramai. Ini hadis sahih riwayat Muslim. Tapi kat sekolah terbalik. Cikgu seorang lah. Yang bagi salam siapa? Anak murid bangun. Assalamualaikum cikgu. Murid-murid berikut, Assalamualaikum cikgu. Masa saya dulu sekolah tuan-tuan, ustaz daripada negeri Arab, dia masuk, dia yang bagi salam. Assalamualaikum, dia datang. Bukan kita bagi salam, kita yang jawab salam. Waalaikumsalam. Maknanya dia ikut sunnah tuan-tuan. Seterusnya tuan-tuan, tidak mengganggu atau menghalang perjalanan orang lain dengan apa cara sekalipun. Maknanya kita tidak mengganggu atau menghalang perjalanan orang lain. Dalam undang-undang pun ada kan, menghalang laluan. Saya kena tu saman 18 tahun bawa kereta tuan-tuan, tak pernah kena saman. Itu first time kena saman, menghalang laluan. Kita tak halang laluan apa-apa, kita parking je kat bahu jalan tu, tak halang laluan pun. Selalu parking tak kena saman. Hari tu nasib kurang baik kena saman tuan-tuan. Nak buat macam mana? Selalu tak pernah kena. Dia punya saman situ menghalang laluan. Ingat kalau nak lawan ke mahkamah pun boleh lawan tu, tapi banyak masa lah kan. Nak upah peguam lagi dan sebagainya. Kalau kita buang sesuatu yang ada di jalan tuan-tuan, yang menyakiti orang, yang menghalang orang jalan tuan-tuan, merupakan sebahagian daripada cabang iman, sudah tentulah mengelakkan daripada mengganggu atau menghalang jalan adalah kebalikan daripada itu. Maknanya kalau membuang sesuatu yang menghalang perjalanan orang, menyakiti perjalanan orang tuan-tuan, cabang daripada iman. Menghalang orang berjalan sudah tentu cabang daripada kekufuran. Itu demi kebalikannya tuan-tuan. Mafhum mukhalafah ada tuan-tuan. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu menyatakan Rasulullah SAW bersabda, iman itu ada 70 cabang. Riwayat yang kata 77 cabang. Dan yang paling utama ialah la ilaha illallah. Itu yang paling utamalah. Dasar keimanan yang paling utama ialah tauhid, iaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan yang paling terendah sekali tuan-tuan daripada keimanan itu ialah membuang duri daripada jalan. Dan malu juga salah satu daripada cabang keimanan. Dalam satu riwayat yang lain, hadis sahih riwayat Muslim, Rasulullah pernah menceritakan bahawa dia telah melihat seorang lelaki berguling-guling dalam syurga tuan-tuan. Berguling-guling gembira dalam syurga. Punya suka dia dalam syurga tuan-tuan. Lalu ditanya oleh Rasulullah SAW, ingat kau pergi umrah 100 kali sebab dapat masuk syurga tuan-tuan? Rupanya tak. Dia masuk syurga hanya kerana dia memotong pokok yang menghalang perjalanan orang, yang mengganggu manusia. Dengan sebab itu dia masuk ke dalam syurga. Banyak memang tuan-tuan cerita hadis-hadis Nabi SAW yang menceritakan orang masuk syurga ni tuan-tuan, kadang-kadang bukan sebab benda besar, benda kecil bagi minum anjing,
diampunkan dosanya, masuk syurga. Membuang halangan yang ada di jalan raya. Kalau membuang halangan yang ada di jalan raya itu menyebabkan seseorang boleh masuk syurga, kalau orang menghalang perjalanan orang, masuk mana tuan-tuan? Tuan-tuan fikir sendirilah tuan-tuan. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, janganlah kamu duduk-duduk di atas jalan. Maknanya Nabi tak bagi lepak atas jalan atau tepi jalan. Lalu para sahabat kata, sesungguhnya kami duduk-duduk untuk bincang-bincang aja. Itu fitrah manusia tuan-tuan. Lepak tepi jalan memang fitrah manusia. Daripada zaman Nabi dah ada dah. Apatah lagi zaman sekarang tuan-tuan, memang lepak tepi jalan kan. Pembawa orang tutun dia tak lepak tepi jalan lah. Yang tutun dia lepak ke kedai warung, kedai mamak. Nabi kata, okeylah, tak apalah. Kalau kamu tak dapat berganjak, melainkan perlu untuk duduk-duduk, maka berikan hak-hak jalan bagi orang yang nak jalan. Bagi hak-hak jalan. Mereka bertanya, apakah hak-hak jalan ya Rasulullah? Nabi kata, tundukkan pandangan. Maknanya jaga mata. Jangan mengabarnya mata. Tengok amal yang lalu pun dia tengok semacam dia tengok kan. Yang keduanya, tidak mengganggu atau menyakiti orang, menjawab salam, dan amar ma'ruf nahi mungkar. Boleh lepak, tapi kena jaga hak jalan. Itulah dia hak-hak jalan tuan-tuan. Jadi kalau kita perluaskan, mengatakan jangan mengganggu perjalanan orang ni, kita bawa kereta pun sama, bawa kenderaan pun sama. Jangan sampai kita mengganggu atau menyusahkan orang lain. Ini parking, zoom masuk, kita nak keluar dia dah parking kat belakang tuan-tuan. Tin. Dia pula keluar macam nak gaduh tuan-tuan. Apa hon-hon? Padahal dia menghalang perjalanan kita tuan-tuan. Itu pun ada juga. Baru-baru ni yang dekat saya dengar kat radio ke mana? Yang ialah masa musim-musim puasa ni kan, dengan bazar Ramadan apa semua, masing-masing parking kat bahu jalan. Sampai bas tak boleh nak lalu tuan-tuan. Menyebabkan orang yang naik bas tu nanti akan lambat sampai ke destinasi dia. Itu juga menghalang jalan tuan-tuan. Jadi tuan-tuan bayangkanlah orang yang menghalang jalan ni. Jangan ingat benda ni tak ada kait mengait ya. Tak ada kait mengait dengan pahala dosa, dan tak ada kait mengait dengan syurga neraka tuan-tuan. Ada kait mengait dengan syurga neraka. Semua kehidupan kita ada kaitan dengan dosa dan pahala, syurga dan neraka tuan-tuan. Seterusnya, sentiasa mengingati Allah dan jangan memaki hamun. Hendaklah sentiasa berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana dia dapat memberikan ketenangan pada jiwa daripada kita nanti nak memaki hamun dan menyumpah-nyumpah. Tapi itulah tuan-tuan, kadang-kadang satu benda ni termenyumpah juga tuan-tuan. Hati dah geram tengok pemandu lain buat benda yang tak sepatutnya dibuatkan. Nabi SAW kata, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berkata yang baik ataupun dia diam. Kata yang baik. Paling tidak pun makilah subhanallah. Maki juga tu. Subhanallah, Masya Allah, dia bawa kereta ni. Contohlah tuan-tuan. Seterusnya, tidak memotong jalan atau potong queue lah. Ini salah satu lagi benda tuan-tuan. Potong queue. Potong queue ni menyakitkan hati orang tau. Kita dah beratus punya lama tu nak tunggu jalan apa kan. Nak tunggu lampu merah, tiba-tiba ada selamba je memang potong queue masuk. Itu yang keluar menyumpah tau. Itu masalah tuan-tuan. Tak boleh. Kerana perbuatan potong queue ini menyakiti hati orang lain. Walaupun tak terdapat hadis khusus mengenai potong queue di jalan raya, tetapi ada hadis di mana Rasulullah SAW pernah melarang, jangan ada di antara kamu yang menjual atas jualan orang lain. Potong queue atas jualan orang lain. Orang baru runding nak beli, tiba-tiba dia datang, dia potong queue, dia beli barang tu. Dan janganlah kamu di antara kamu meminang pinangan orang lain. Orang baru nak meminang, baru nak masuk merisik, tiba-tiba dia datang, rombongan Jalak Lenteng ke apa tu. Yang cerita apa tu, Musang berjanggut tu kan. Datang pula Jalak Lenteng nak meminang tuan. Jadi tak boleh. Maknanya itu Nabi melarang untuk kita potong queue. Jadi apa-apa sahaja tuan-tuan, perbuatan potong queue ni adalah perbuatan yang boleh menimbulkan sakit hati kepada orang lain. Kita sebagai orang beriman tuan-tuan, tidak sepatutnya kita menyakiti
menyakiti orang lain. Kemudian tuan-tuan, meletakkan kenderaan pada tempatnya. Ni kalau parking tu parkinglah betul-betul. Satu. Yang kedua, parking OKU janganlah masuk. Kalau tak OKU, tak dekat OKU. Lagi satu, parking penceramah jangan masuk. Pasal kadang-kadang penceramah datang lambat. Maknanya tuan-tuan, meletakkan kenderaan pada tempatnya dengan betul dan tidak mengambil ruang orang lain atau makan sedikit ruang parkir orang lain, kerana ia termasuk mengambil hak orang lain selain daripada menyusahkan orang untuk meletakkan kenderaan mereka. Itu kalau tuan-tuan tengok kat Facebook, dia ada satu laman page idiot parking. Saya masuk tu. Dia memang orang akan post gambar-gambar orang yang parking tak betul ni tuan-tuan, yang menyusahkan orang ni tuan. Daripada Abi Umamah Iyas bin Tha'labah Al-Harisi menyatakan bahawa Nabi SAW pernah menyebutkan barang siapa yang mengambil hak milik seorang dengan sumpahnya, yakni secara paksa atau merampas, maka Allah telah mewajibkan neraka baginya dan mengharamkan syurga untuknya. Kemudian seorang lelaki bertanya, kalau benda sikit je ya Rasulullah, sikit je. Nabi kata, kalau walaupun hanya sebatang kayu, ambil sebatang kayu hak orang lain, walaupun sebatang kayu sugi hak orang lain kita ambil, maka itu dianggap sebagai mengambil hak orang lain. Maka kita kiaskanlah kepada apa sahaja benda tuan-tuan, termasuklah parking tuan-tuan. Kemudian tidak membuang sampah keluar kenderaan. Ni salah satu lagi perangai orang kita ni tuan-tuan. Buang per isap rokok, aduh sedap tuan-tuan. Di mana Islam, kita tahu bahawa Islam ni adalah agama yang menitik beratkan kebersihan tuan-tuan. Daripada Abu Malik Al-Haris bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu, beliau menyatakan bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda, an-nazafatu minal iman, kebersihan itu adalah sebahagian daripada iman. Itu hadis riwayat Imam Muslim. Jadi sehubungan dengan itu, tak patutlah kita nak buang sampah tepi tingkap tuan. Kadang-kadang kita nampak orang buang sampah kat tepi tingkap. Apa salahnya sediakanlah satu beg plastik sedikit dekat tepi kereta tu, sampah apa memakan buang dalam tu tuan-tuan. Ini kita tengok tahun ni tuan-tuan, sepanjang jalan kat pergi mana tu banyak sampah tak? Kan selalu jadi isu. Sampah berlambak bersepah tepi-tepi jalan, sampai ada pasukan sukarelawan duk pergi kutip sampah. Okeylah, pasukan sukarelawan tu okeylah, tak masalah. Masalahnya kita yang buat kereta ni buang sampah tepi jalan. Jadi itu antara benda-benda yang tak sepatutnya dilakukan oleh seorang yang mukmin tuan-tuan. Jadi mudah-mudahanlah sedikit perkongsian tentang adab dan akhlak di jalan raya ni tuan-tuan, dapatlah kita ambil pengajaran. Mudah-mudahan kita menjadi seorang pemandu yang beriman dan pemandu yang baik. Wallahu alam. Sekian wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.